Perkahwinan yang dengan perempuan yang hanya dikenali melalui FB, adakah perkahwinan diberkati atau tidak? Tiga lah, okey. Dah bila kita kenal dah di FB, maka jangan duk kenal di FB sajalah. Sunat Islam aja apabila contohnya kita kenal di FB dah nak kata guana dah kenal dah. Maka kita pun tanya alamat rumah dia, kita bawa keluarga kita tengok dia lagu mana. Betul ke duk dia di FB pakai telekung, pakai gapo, takut duk rumah tak pakai gapo satu. Orang asli rupanya. Nah. Jadi apabila kita pergi teruskanlah. Kalau benda tu kalau molek teruskan. Nak kata guana dah kenal dah di FB tak ada masalah apa. Permulaan perkenalan lagu mana. Lalu ni kan macam-macam kenal melalui FB. Kita nak kata berkat atau tak berkat, selepas tu kita buat cara betul lah, cara jujur. InsyaAllah perkahwinan itu diberkati. Mungkin kita ni jenis malu, kita ni tak pernah bergaul dengan orang, maka dengan FB ni kita boleh kenal perempuan. Yang moleknya, tak berapa molek kenal melalui FB ni. Berarti perempuan kalau masuk FB ni nampak gelenyah lah sikitnya. Tetapi lah ni ada dah FB untuk nikah, Baitul Muslim lah, gapo dia lah. Mungkin untuk tujuan bukan nak berseronok, nak bermain, tetapi untuk serius lah, nak jadi suami isteri, maka tu tak apa. Lagu tu. Masalah adakah kehendak Tuhan orang tu jadi kafir, jadi Islam? Ya. Dengan keinginan Allah. Kerana semua benda yang berlaku mesti dengan keinginan Allah. Sama ada orang tu jadi kafir ataupun seorang tu jadi Islam, semua tu dengan keinginan Allah. Tetapi patutlah saya kesian lah orang tu tak jadi beriman ke apa dia. Kita gini. Lah ni apabila kita beriman, pertama kita kena bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, apakah pahala aku? Apakah kelebihan yang ada pada aku memilih aku jadi beriman? Pertama alhamdulillah. Kedua, Rasulullah nak buat orang, Allah Ta'ala nak buat orang tu jadi kafir. Kita tak boleh nak kata guana. Semua kami ni ya Allah ya Tuhanku hamba-Mu. Mu nak hidup ke kami, mu nak mati ke kami, mu nak buat apa saja kepada kami, itu semua kami ini hamba-Mu ya Allah, makhluk-Mu. Mu nak buat apa saja pun tidak zalim bagi kami, bagimu ya Allah, kerana itu adalah milik-Mu. Kalau bukan milik-Mu, barulah benda tu zalim. Maka apabila kita rasa kesian kepada orang yang tidak beriman, maka timbul istilah bersyukur di dalam hati kita kerana kita jadi orang yang beriman. Dan kita diam sudah. Pentadbiran Allah Ta'ala tentu ada hikmah dia. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Apakah kesudahan dia? Tentulah Allah Ta'ala lebih mengetahui. Apabila kita rasa iman yang Allah Ta'ala beri itu begitu bernilai, maka kita akan bersyukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku. Kita nak perasaan lagu ni lah. Rasa takut, rasa kesian kepada orang kafir. Kita rasa kesian kepada orang kafir. Kenapa dia tidak beriman? Alhamdulillah Allah Ta'ala memilih kita untuk beriman. Patut bersyukur. Maka jadilah kita seorang mukmin yang tidak sombong. Ada orang apabila boleh iman, saya beriman. Orang lain kafir, duduk kata belakang. Jangan rasa lagu tu. Dalam masa satu detik tu yang boleh buat kita jadi kafir. Maka bersyukurlah kita dipilih sebagai orang yang mukmin dengan Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak kata apa dia, kita ni makhluk Tuhan. Jangan rasa tak puas hati dengan Tuhan walau sedetik pun. Lagu tu. Berjemaah dengan anak umur 5 tahun, adakah dikira solat kita berjemaah? Kalau sembahyang dia sah, 5 tahun ni masuk mumayyiz ke tak? Kalau anak yang sudah mumayyiz ni boleh kenal, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh istinja sendiri. Mana kalau anak tu dah lagu tu dah, maka dia ambil sembahyang molek dah, maka dia sembahyang dengan kita dapat pahala jemaah, Mana kalau anak yang tak tahu kanan kiri lagi pakai kai plekat pun tak tahu gapo dia tak tahu deh. Maka berjemaah dengan kita hukum dia tak dapat pahala jemaah, saja-saja nak ajar dia saja deh. Solat tarawih pegang mazhab hukum dia hamba bahas dah dalam mazhab kita. Afdalnya tengok tepat Quran, tengok tepat sujud. Kalau tengok mazhab khilaf ulama, ada kata makruh, ada kata tidak makruh. Kita mengopak ke orang, adakah cukup kita sebut istighfar? Tak boleh, kita kena minta maaf dengan dia baru sudah. Dosa sama. Mengopak ni dosa dua. Pertama dosa dengan Tuhan kerana kita tak dengar kata Tuhan, kita mengopak juga Tuhan larang, kita mengopak juga dosa dengan Tuhan. Kedua dosa dengan manusia yang kita umpati tu. Kita minta maaf dengan Tuhan, Tuhan kata mu kena minta maaf dengan makhluk tu dulu. Baru Tuhan maaf.
Tak sunat duduk istirahat lepas pada sudut tilawah. Dalam semaya bila kita sujud tilawah, maka sunat apabila kita bangun tu direct daripada sujud kita bangun direct. Jangan duduk istirahat. Tak sunat duduk istirahat. Nah. Kesembuhan daripada penyakit apa dia amalan kesembuhan daripada penyakit apa dia tak. Nah. Nah. Penyakit apa dia cuma Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit kamu, berubatlah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Kalau kita ada duit sedekah dengan duit. Kalau kita ada kemampuan, kita sedekah dengan kemampuan. Kerja kita, sedekah dengan kekuatan kita. Kita tolong orang, itu sedekah belaka tu dah. Syarifah kahwin dengan lelaki biasa. Keturunan dia dikira keturunan baginda. Satu tabaqah boleh lah. Anak-anak tu boleh lah. Cucu tak boleh dah keturunan Nabi. Sebab apa? Sebab anak-anak dia bukan Tok Said lagi dah. Sebab biasa nasab ni keturunan kembali kepada lelaki. Kalau lelaki bukan Tok Said, maka keturunan dia bukan Tok Said lah. Ikut suami dia. Sekalipun ayah dia, sekalipun ibu dia tu keturunan Tok Said. Memburu guna peluru. Hukum dia haram dalam mazhab kita. Kita sebut dah memburu menurut mazhab kita haram. Menurut mazhab Maliki, ni senapan ni, peluru pistol ini, hukum dia sah menurut mazhab Maliki. Mazhab kita peluru ni benda tupu. Maka tupu ni hukum dia haram. Seperti kita buru guna kayu, kita katok kelekung. Mapuh binatang tu. Mana boleh berburu lagu tu hukum dia haram. Maka peluru ni dikira benda yang tupu, benda yang tak tajam lah. Maka hukum dia haram berburu kecuali kita yakin kita boleh tembak kaki ko. Lepas dah tembak kaki kita pergi sembelih. Tu tak apa. Tapi kalau kita tembak rambai gitu, peluru tabur lagu tu, maka hukum dia haram. Risiko orang yang sudah berkahwin dengan orang yang berfaham salafi wahabi. Lagu ni lah kita bincang dengan dia. Jangan buat serius sangat takut balas dengan dia. Bincang, bui dalil-dalil, bui nas-nas apa semua. Ayat kita baik kita nak Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi kita nak kebenaran bukan nak pegangan kita. Kalau kita salah jangan malu baik. Kita kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kebenaran. Saya tak ajak kepada fahaman saya tapi ajak kembali kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Ajak kepada kefahaman yang betul. Sebut dalil-dalil hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak terima tak terima ikut dia lah. Tu imam baca surah Fatihah kena berhenti tak doa iftitah tak kena. Teruskan baca doa iftitah tu tak ada masalah. Petua melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Ketika kita buat kebaikan jangan terlalu fokus. Jangan terlalu ingat sangat. Kita buat selamba-selamba, sambil-sambil ko. Jangan buat serius. Tanya kita nak sedekah ke orang kita ambil pitih 50 riyal, bila-bila jalan lagi maidin ke gab dia pun buat pitih dalam poket orang. Kalau benda-benda lagu tu kita payah nak ingat. Tapi kalau kita bersungguh, bawa pitih 50 riyal, kita tulis nama, nak apa dia apa semua buat dalam majlis, mau pukul gambar apa dia. Kalau buat lagu tu tidak kau jadi teringat. Jadi buat benda-benda yang menyebabkan kita boleh lupa kebaikan kita. Buat sambil tu Nabi kata sedekah itu tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Hak tu paling afdal sedekah. Ni sedekah pukul gambar, highlight kat orang. Jadi ikhlas kita tak tahu, ikhlas tak ikhlas tetapi jadi nampak payahlah, jadi teringat semacam. Kita boleh tengok ambo, tengok koleksi saya buat kebaikan banyaknya. Apabila dah ingat kebaikan kita bukan ingat kebaikan Allah. Teringat sedekah yang kita buat, adakah terbatal pahala? Tidak batal pahala. Kita teringat kita buat baik, tak dapat batal pahala, tak batal pahala. Orang hok riak wujud tu saja yang batal pahala. Sedekah tu tak ada masalah. Tetapi sedekah tu peringkat rendah lagi lah. Kalau peringkat tinggi, dia tidak merasai dia yang buat kebaikan tu dah. Tak ada masalah kita teringat kebaikan kita buat tak jadi punah kebaikan kita dah. Kecuali kita teringat tu dalam keadaan kita rasa ujub pula. Ujub ni kita teringat dalam keadaan aku baik. Tengok koleksi saya buat kebaikan banyaknya jadi rosak lalu kebaikan kita. Jadi ujub Boleh kalau perempuan qada mandi solat Jumaat. Dah
Perempuan tak boleh mandi sunat Jumaat lah. Sebab orang lelaki kata pergi semaya sunat Jumaat. Perempuan tak ada. Orang di luar sembahyang tegur orang dalam semaya, apa hukum dia? Kena sebut subhanallah, tak payah sebut subhanallah kecek, tak apa, tak ada masalah apa, sebab dia tak semaya. Cara paling molek untuk ziarah saing sahabat, pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia, bawa makanan. Sunat kalau kita pergi ziarah, kita bawa makanan. Kita bawa gula, bawa sekuk, bawa teh. Mudah. Kerana apa? Kadang-kadang kita pergi ziarah rumah orang tak ada persiapan, tak ada makanan. Maka dia jadi susah sudah. Saing dia mari, gula tak ada rumah dia. Maka kita bawa selalu gula. Sunat orang yang berziarah itu bawa makanan, bawa sekuk, bawa gapo nah. Dan kita pergi waktu yang munasabah lah. Kalau boleh minta izin dulu. Lah ni mudah, telefon dulu tanya tak mengganggu kau tidak. Ha lagu tu. Nah, jangan pergi terjah lagu tu. Tak molek nah. Hatta isteri kita sendiri pun, kita balik daripada tempat jauh, sunat kita beritahu isteri kita saya nak kelik. Jangan kita terjah lagu tu. Nabi larang. Kerana apa? Nabi kata kalau mu kelik daripada perang, mu beritahu, biar orang tahu dulu kita ni balik daripada perang. Jangan kelik ke rumah lalu. Supaya apa? Supaya isterimu dapat mandi, dapat bersiap untuk menyambut dirimu. Dia bercukur. Dalam hadis kata, saat isterimu bercukur dan mandi untuk menyambut dirimu. Sunat kita. Imam Ahmad bin Hanbal kalau masuk rumah dia sunat. Sebelum dia sapa tu, dia buat lalu diselipar, buat sikit-sikit. Nak suruh, ada yang mari punya. Sunat buat gitu. Dan sunat ketuk pintu kau, biar orang tahu tu kita tu hadir. Baru sebut assalamualaikum baru. Biar dia rasa dulu, biar orang tu bersiap sedia. Kadang-kadang orang tak siap sedia, orang tak pakai telekung. Ni ada cerita. Orang pergi ketuk pintu. Derah-derah masuk. Maka makcik tu bukalah. Makcik tu buka pintu. Dia engkau dalam rumah tak telekungnya terlepas lah. Hari-kali dia pun capar kain atas meja rumah dia, pakai tu. Buka pintu. Maka bukalah pintu, tengok dia tetamu, selok tetamu tu suka. Apa? Yang ambil underwear, seluar dalam dia, tak atas kepala. Lorak-loraknya pakai lagu tu. Patutnya buka pintu selok. Makcik tu pakai seluar dalam atas kepala. Berat. Jadi nyanyilah lagu tu. Persiapan. Jangan buat style surprise gitu dah. Jangan buat style surprise. Dan sunat orang daripada jauh bawa hadiah balik ketika musafir jauh. Kain untuk solat tidak lebih buku lali. Bukan kain ketika solat semua pakaian seluar ataupun apa jangan lebih daripada buku lali. Moleknya sunat lagi lelaki lah kerana nak tunjuk ke lelaki kita. Labuh ni menunjukkan keperempuanan. Hukum berniaga online boleh berniaga, tak ada masalah, benda tu halal. Online ni kemudahan untuk kita. Untuk buat benda baik dapat pahala, buat benda jahat dapat dosa. Online ni kita buat cari rezeki halal dapat pahala. Ada kodok zikir yang menyebabkan 70,000 malaikat mencatat pahala penat. Ada tak ingat dah? Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ni ulama ramai buat amalan ni. Berpuluh banyak sangatlah ulama. Hamba tak ingat benda ni hadis kau tidak. Tetapi amalan ulama lah. 70,000 malaikat catat pahala dia. Batal kodok puasa lelah guna inhaler. Batal puasa dah. Kerana apa? Kerana dia berjiring, berjising. Kita tekan tu ambil benda rekam masuk. Maka dia itu berjiring. Bukan berjising. Sekalipun kata tak mengenyekkan. Ingat benda yang membatalkan puasa tidak mengenyekkan. Kalau kita terlenyap pala pahit. Pala pahit ni tak kenyang. Kita ambil pala pahit telah. Bukan jadi lekat pula kepala pahit. Batal puasa betul. Sekalipun dia bukan makan ni, sekalipun dia tidak mengenyekkan. Asal saja masuk benda ke dalam rongga, batal puasa. Ni ya hujah, inhaler tidak mengenyekkan. Tak syarat benda tu mengenyekkan, minum racun pasta 15 pun mati pun batal puasa juga. Cuma perbuatan orang lelah itu menggunakan inhaler tak berdosa. Kalau orang tak lelah, pergi bubuh inhaler, masuk benda dalam rongga, berdosa kerana dia membatalkan ibadat wajib. Tetapi orang lelah ni dia terpaksa guna-guna sebab dia lelah. Maka dia membatalkan puasa wajib dia. Dosa? Tak dosa sebab dia darurat. Beza dia berdosa dengan tak berdosa sahaja. Ada kata apa kata orang puasa tak boleh nak
Saya lelah, saya tak boleh nak puasa. Tu rezeki awak lah tak boleh nak puasa. Yang penting awak nak puasa dah tapi tak boleh nak puasa. Tu rezeki awak lah. Ingat Tuhan dalam semaya tu macam mana. Semua kita bergerak ni daripada kuasa Tuhan berlaku. Tuhan yang mengangkat tangan kita, Tuhan yang membongkokkan tubuh kita, Tuhan yang memberi kekuatan kita boleh baca ni. Tuhan yang mendengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan dengar. Tuhan yang membuat tubik suara. Tuhan semua berlaku. Maka kita tidak ada ketika semaya. Bukan kata ketika semaya, ketika lah ni pun kita tak ada dah. Semua Allah Ta'ala berlaku di tubuh kita. Kita, roh kita, jasad kita, fikiran kita, fahaman kita, semua daripada Allah. Itu mengingati Allah dipanggil. Maka orang yang boleh mengingati sepenuhnya Allah Ta'ala, maka sembahyang dia betul sempurna kerana dia bukan dia dah sembahyang. Seolah-olah macam Tuhan buat dia semaya. Apabila perbuatan Tuhan sempurna lalulah. Hukum lewat-lewat ke sembahyang, hukum dia selagi mana tak keluar daripada waktu, hukum dia tak berdosa. Cuma terlepas dah fadilat sembahyang di awal waktu. Terlepas sunatnya sembahyang di awal waktu kerana semaya di awal waktu dapat pahala waktu. Di samping pahala semaya dapat pahala waktu. Beritahu orang ni kuat berhutang tapi dia tak malas bayar. Boleh. Kalau orang nak beri hutang kepada dia, kita wayak kepada gini. Saya nak sihat kepada awak lah kata. Dia ni kaki berhutang tapi malas bayar kata. Hang nak wayak lagu tu. Boleh. Tidak buka aib orang. Cuma molek wayak lagu tu supaya orang lain tidak tertipu juga. Isteri minta cerai kerana pada suaminya tiada ciri yang dikehendaki. Ciri apa dia? Wali. Dia tu bukan Imam Mahdi. Kau apa dia? Dia bukan wali kutub pada zaman dia. Sebab tu saya tak say kepada awak. Masalah kesempurnaan ni tidak ada. Ciri-ciri apa dia? Tak tahu. Saya ingat saya nak nikah dengan awak. Awak ni kata Tok Guru besar. Rupanya baca Fatihah pun tak reti. Nama. Masa awak pilih dia tu lagu mana? Maka ingat. Nak minta cerai tanpa alasan yang munasabah ni hukum dia syarat marah. Seolah-olah mempermainkan lelaki. Awak boleh dah. Harta kau tu dia. Mas kahwin dia. Tiba-tiba awak nak itu pula. Kecuali lah masalah khuluk. Khuluk ni tebus tolak. Tebus tolak ni hukum dia harus hukum dia. Kalau ada sebab. Kalau tak ada sebab. Maka tak boleh. Tak digalakkan. Makruh lah. Ciri-ciri yang dikehendaki. Sedap dia nak ciri-ciri yang dikehendaki. Suami dia tengok dia lagu mana tahu? Saya ingat awak ni sempurna. Kaki panjang pendek. Sengih gigi panjang pendek. Kaki gigi panjang pendek. Panjang sebelah pendek sebelah. Lingo lembing. Jadi jangan nak kesempurnaan. Jadi ciri-ciri yang dikehendaki ni lagu mana? Kalau ciri-ciri ni boleh menyebabkan kita minta fasih tak apa ni. Kalau tak ada itu tak boleh lah. Cara nak pakai serban tak ginilah. Cari dalam YouTube macam-macam cara pakai serban ni. Serban hamba tak comel. Adakah niat saja aku semaya tu syirik kopi? Gini. Syirik kopi ni ada martabat pula. Kalau orang tu rasa dia lagi semaya, maka dia sebut sahaja aku semaya tu betul. Kalau kita ni email peringkat rendah, kita duk rasa kita akak tangan lagi, maka kita kata sahaja aku semaya. Betul, tak menipu, tidak ada syirik. Tetapi apabila orang sampai peringkat tinggi dah, dia tidak merasai dah diri dia, tiba-tiba kata saya aku semaya. Itu syirik lah. Maka syirik kopi ni, adakah syirik kopi kita kata sahaja aku semaya? Tak lah, atas martabat orang kalau semakin tinggi tu. Sebab tu ulama kata, hasanatul albra sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang baik itu kadang-kadang jadi kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah. Kesalahan pula. Sama kodok khasiat dan mudarah dengan berbekal. Gini, berbekal ni dia ada tempat-tempat dia dan derma darah ni dia main cocok sini ni, cocok waktu ambil darah gitulah. Boleh kodok. Derma darah ni dia ambil darah molek, dia tak ambil sel hok mati. Manakala bekal pula dia waktu ambil sel darah hok mati. Takut tu. Kita semaya taubat dah tapi masih buat juga benda haram. Teruskan sembahyang taubat. Bagus. Amal ke sembahyang budaya, sembahyang taubat.
Sekalipun kita buat dosa semacam, semaya taubat tu jangan tinggal. Sekalipun kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, saya semaya taubat, lepas tu saya buat maksiat pula, saya ni seolah bermain dengan Tuhan. Tak, biarlah lagu tu adalah kata-kata setan. Kita jangan berhenti di semaya taubat tu, kita berhenti di maksiat. Setan akan membisikkan. Apabila kita buat kebaikan dengan kejahatan, dia akan bisikkan, mu ni jahat juga, mu buat baik dengan jahat. Jahat sebenarnya. Tak usah buatlah benda baik tu, tengok. Dia tak siwi kita buat benda baik. Kerana kebaikan ni lama-lama dia akan kesal kepada kejahatan ni. Lama-lama kejahatan ni akan hilang. Dalil dia seorang sahabat mari temu Rasulullah yang ngadu kepada dia, kata seorang sahabat ni suka mencuri. Suka mencuri. Katanya Rasulullah, insya-Allah kebaikan yang ia buat akan menghalang dia daripada sifat mencuri, sifat buruk dia lah. Maka sahabat tu pergi ngadu lagi. Dia kata, ya Rasulullah, orang ni tahu berapa kali dah kata berigak bercuri semacam kata. Rasulullah kata, insya-Allah semaya dia akan menghalang perbuatan jahat dia. Maka 2-3 kali Nabi ayat lagu tu, rupanya akhir sekali hak baik dia semaya juga. Maka semaya dia lama-lama menghalang dia daripada sifat jahat. Mudah-mudahan semaya taubat kita dapat menghalang kita daripada buat maksiat. Huraikan sedikit sifat takabbur Allah Ta'ala. Takabbur Allah Ta'ala ni al-mutakabbir lah. Al-mutakabbir ni kau apa dia? Al-mutakabbir ni Tuhan ni sifat kibir ni maknanya hebat, perkasa. Tu sifat takabbur. Bukan kata takabbur sombong macam sifat mazmumah kita tu. Hak tu sifat mazmumah panggil takabbur. Tuhan takabbur ni kita sebut takabbur Tuhan ni maknanya sifat al-mutakabbir, yakni perkasa. Tuhan ni kalau dia nak buat gapo-gapo tak ada orang boleh lawan. Ni. Kita ni kaya yang lebihnya rasa besar diri, rasa takabur apa. Tuan kecil kena menipah kat orang senyap ya. Ni panggil takabur. Pas sopa takabur kita dengan takabur Tuhan? Tak sopa. Sebab tu ulama tak meletakkan sifat takabur. Al-mutakabbir Tuhan ni maha takabur. Ada kita kata lagu tu. Sebab apa al-mutakabbir ni Tuhan tak bagi kalimah takabur? Kerana apa? Kerana takabur ni nampak macam mazmumah sikit. Maka dia kata Tuhan maha perkasa. Tuhan dapat menguasai apa saja. Mutakabbir Tuhan Masalah tarik sifat kalam Tuhan ini ada 4 dah. Menurut kitab Baqarah ni, ni perbahasan tinggi sikit dah. Nanti kita baca soalan akhir sekali ni. Macam mana ta'aruf yang sesuai? Apa dia tu tahu macam mana ta'aruf yang sesuai. Ta'aruf yang sesuai untuk pada zaman ni, sebab tak boleh dalam FB. Gini lah, cari orang tengah, cari orang hok munasabah, hok layak, nampak bersopan. Kita kan ada adat tradisi. Kau mati belaka dari kampung kita. Mak ayah kita ada, mak saudara kita ada, orang hok kita rojok pun ada, kawan-kawan kita pun ada. Orang yang jadi mahram kita ada, kakak kita ada. Kita boleh, kita masyhur orang Melayu dengan adat tradisi yang bertepatan dengan syarak. Banyak tempat-tempat berkenalan ni terlalu banyak. Kita pergi Maidin jumpa seorang misalnya dok beli Maggi, kita pun tengok dia, kenal weh. Kita pun tengok dia mari ngamuk dia, kita pun ngejah mak dia. Hari sekali menikah ngamuk dia. Gitu. Tanyalah mak dia, tanya, ambil nombor telefon kau ataupun kita suruh mak kita pergi tanya mak cik tu. Tak apa, secara jujur ambil nombor telefon, wak lelok sepak kopok rebah. Allah jatuh Maggi awak pula. Nama berkenalan bersama sekotak Maggi. Tengok benda wanita, aurat wanita lah dalam FB, dalam TV, dalam gapo gini. Ya wanita ni haram tengok live gini. Tengok direct gini, hak ni nas hukum dia haram. Lebih-lebih lagi tengok hak buka aurat lagi haram. Manakala tengok melalui lukisan, ingat lukisan, melalui cermin, melalui TV, maka ulama fiqh kata hukum dia makruh. Makruh saja, tetapi kalau benda itu menaikkan nafsu jadi haram. Menaikkan nafsu hukum dia menjadi haram. Waktu ulama fiqh kata. Tetapi pendapat ini disanggah oleh kebanyakan ulama. Dia kata ulama zaman dulu lukisan huduh. Lukis gambar retina, tetapi tak comel. Huduh. Nampak pala besarlah.
tak nampak siapa orang tino, muka siapa orang jantan, lukis siapa orang asli. Tapi lah ni lukisan, subhanallah, 3G lah, hidup lah, lukisan dia, gerak lah, apa dia. Maka hak ni tak serupa dengan zaman dulu, maka ulama hukum ke haram. Serupa dengan tengok hak zahir. Hak zahir, hak live ni memang sepakat, hak muktamadnya, hak tak live ni, hak lukisan kau apa dia kartun, kau apa dia apa semua ataupun orang kau tapi tak live, maka pendapat muktamad hukum dia haram juga. Last sekali hamba nak hurau masalah tarik Pak Doa. Hamba mengaji tauhid ni ikut tarik Pak Doa. Pak Doa ni nama dia Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, dulu mengajar di Mekah. Ramalah Tok Guru Mekah, Tok Guru di pondok di Malaysia khususnya, menjadi anak murid dia, tarik Pak Doa. Dia ada mengarang satu kitab nama dia Baquratul Amani. Tafsiratul Adani. Tafsiratul Adani bi ilhanil Baquratul Amani. Mata tu Baqurah, syarah dia tu Tafsiratul Aman. Pak Doa bawa satu tarik, perbahasa dalam bab sifat kalam ini terbahagi kepada 4. Pertama kala ismi dipanggil. Kala ismi iaitu kala sifat, iaitu kemampuan berkata-kata. Dengan terjemah kemampuan berkata-kata. Hak ni hukum dia qadim, ia tu sifat bagi Allah sebagaimana zat Tuhan qadim, maka sifat yakni kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah juga qadim. Hak ni kala ismi ataupun kala sifati ataupun kala zati, jauh belaka tu. Kedua, kala nafsani. Kala nafsani. Kala nafsani ni khilaf ulama. Ada kata ada kata tak ada. Iaitu kala nafsani ni cadangan untuk bercakap. Saat ni kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata. Hak ni qadim sebagaimana zat Tuhan qadim, kemampuan berkata-kata juga qadim. Sebagaimana maka cadangan untuk berkata-kata nafsani ni, sebelum kita bercakap mesti ada benda dulu. Kayak kita, kalau kita nak kecek mesti ada benda dulu kita nak kecek. Dalam diri kita ni, dalam ilmu kita, kalau dalam gabriel kita mesti ada benda kita nak kecek dulu. Kita tak boleh kecek tanpa benda hok dalam. Maka ada kata nafsani, cadangan untuk bercakap. Ada kata tu qadim juga, cadangan untuk bercakap. Bila kau cadangan untuk Tuhan bercakap macam-macam dengan nabi dia kau, semua ada dah cadangan dia nak bercakap tu dah. Tu qadim. Ada kata nafsani ni tak ada dah. Tak apalah. Ketiganya kalam masdari. Kalam masdari ni proses berkata-kata. Proses berkata-kata. Kemampuan berkata-kata lain, proses berkata-kata nisbah kepada manusia. Proses berkata-kata ni menggerakkan bibir. Waktu bibir suara. Tu proses berkata-kata. Proses berkata-kata bagi Allah Ta'ala menciptakan suara. Menciptakan suara hanya sehingga didengar oleh Nabi Musa AS. Maka menciptakan perkataan itu sehingga didengar oleh Musa dipanggil proses berkata-kata nisbah kepada Allah. Baru hukumnya masdari ni. Kerana kalau nisbah kepada manusia, maka kecek ni ada waktu dia. Bila saya kecek, saya kecek ni. Kemampuan berkata-kata ada lama dah di tubuh hamba ni. Tetapi hamba kecek ni ada waktu dia. Maka Tuhan kecek dengan Nabi Musa ada waktu dia. Bila? Ketika Nabi Musa ada. Ketika Nabi Musa tak ada lah tu keceknya. Keempatnya, kala lafzi. Kala lafzi. Kala lafzi ni perkataan yang keluar daripada proses berkata-kata. Misalnya, kala yang keluar, hamba kecek tu bik suara ni. Maka ni dipanggil kala lafzi. Kala lafzi ini baru hukum dia. Ulama buat khulasahnya, takallama mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Takallama mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Takallama fi'il. Fi'il ni ada waktu. Bila? Maknanya proses berkata-kata. Takallama ni proses berkata-kata. Bila Nabi Muhammad kecek dengan Nabi Musa ada waktu dia. Mutakallimu ni orang yang bercakap. Ni qadim, itu zat Tuhan. Bi kalamihi ni sifat. Sifat Tuhan. Ni sama qadim. Mutakallim dengan kalam ini sama-sama qadim. Sifat kemampuan berkata-kata dengan zat Tuhan sama-sama qadim. Kalimat ini perkataan ni baru. Dia keluar daripada proses berkata-kata. Takallam, kalimah ini keluar daripada takallam ini. Hukum dia. Maka kalimah-kalimah ni ulama gambarkan seperti Al-Quran sekarang. Tu merupakan perkataan-perkataan Tuhan yang ditulis di dalam satu mazhab. Itulah secara ringkasnya perbahasan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.